dengan segala hormatnya mempersilakan Muhammad Afiq Izzat bin Muhammad Zaidi daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Tun Uda untuk mengetuai bacaan doa. Okey, dipersilakan Muhammad Afiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih kepada adik Muhammad Afiq atas bacaan doa tadi. Jadi cikgu harap jadi majlis kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagi malam ini cikgu akan menyampaikan tajuk bagi kimia tingkatan 4. Okey, kita buat ulangan. Di samping itu cikgu ada juga kongsikan nanti contoh-contoh soalan dan bagaimana kita hendak menjawab soalan melibatkan topik jadual berkala unsur. Okey, so cikgu tak nampak awak punya awak semua sebab cikgu dah share slide. Cikgu hanya nampak slide cikgu je. Okey, so tajuknya adalah jadual berkala unsur bab 4 tingkatan 4. Okey, kita akan mengupas apakah yang terkandung di dalam jadual berkala unsur ini. Apakah topik-topik yang akan kita pelajari dan kita bincangkan dan apakah penguasaan yang perlu awak kuasai, okey, apakah topik yang perlu awak kuasai ataupun kandungan yang perlu awak kuasai untuk awak menjawab soalan SPM nanti. Okey. Antara subtopik yang terkandung dalam jadual berkala unsur, kita ada 7 subtopik. Yang pertama adalah perkembangan jadual berkala unsur. Jadi sebelum terbitnya, ataupun kita guna pakai sekarang, ada satu susunan unsur yang disusun dalam jadual berkala unsur tersebut. Siapakah para saintis yang menyumbangkan jasa bakti dan memperkenal dan menghasilkan unsur-unsur yang terdapat di dalam jadual berkala unsur tersebut. Okey, jadi sebagaimana kita sedia maklum, awak dah pelajari dah tajuk ni masa di tingkatan 4 mungkin sebab kita baru berjumpa, jadi kita baru diperkenalkan dengan para saintis tersebut. Okey, bila kali kedua mungkin ada dah di kalangan awak, cikgu dah mengulangi, dah buat ulang kaji dan awak pun dah berjumpa kali ketiga, kali keempat kan. Okey. So para saintis tersebut dan awak pun dah mengenali dah rupa dia, apakah sumbangan dia. Jadi kita nak recall balik supaya awak lagi kukuh tentang para saintis yang telah menyumbangkan bakti kepada memperkenalkan jadual berkala unsur. Okey, so dia ada rentetan dia. Yang kedua adalah susunan unsur dalam jadual berkala unsur. Kita tahu kalau di perpustakaan kan, kita nak cari buku, dia ada kategori dia. Jadi kita klik ataupun kita tengok dia punya code number. Daripada situ kita tahu dia kelaskan di bawah kategori mana. Okey. Kalau kata buku rujukan, dia ada tingkatan 4.
Okay, dia ada tingkatan 5. So dia kategorikan kepada tingkatan. Sama juga ceritanya di dalam unsur yang disusun dalam jadual berkala unsur. Apakah cara ataupun teknik setiap unsur itu disusun dalam jadual tersebut? Yang tu kita akan kupas. Kita akan tengok bagaimanakah unsur tersebut disusun. Okay, subtopik yang ketiga adalah unsur yang terdapat di dalam kumpulan 18. Kita akan tengok siapakah unsur yang disenaraikan di dalam kumpulan 18 dan kemudian kita akan lihat apakah yang akan dibincangkan, dari segi apa yang kita akan bincangkan bagi unsur dalam kumpulan 18. Okey, kita teruskan dengan subtopik yang keempat iaitu unsur dalam kumpulan 1. Sama juga. Kemudian subtopik yang kelima, unsur dalam kumpulan 17. Seterusnya, unsur dalam kala 3 dan juga unsur peralihan. Jadi kalau awak tengok di sini semuanya unsur kan? Unsur kumpulan sekian, unsur kala sekian. Benda yang sama tapi berlainan nama unsur tersebut, yang akan dibincangkan pun benda yang sama. Cuma kita akan tengok dari segi item yang dibincangkan tu dia ada kelainan bagi setiap unsur yang terdapat dalam setiap kumpulan tersebut. Okey, kita pergi kepada perkembangan jadual berkala unsur. Okey, ni antara saintis yang terlibat di dalam perkembangan jadual berkala unsur yang kita guna pakai sekarang. Kat situ awak dapat tengok tahun kan? Perlu tak kita ingat tahun? Perlu tak? Kalau sejarah kita perlu ingat juga kan? Okey, mata pelajaran sejarah. Tapi kat sini mata pelajaran kimia awak tak perlu ingat tahun. Awak hanya perlu ingat apakah yang disumbangkan oleh setiap para saintis tersebut. Okey, yang ni disusun mengikut urutan tahun. Maksudnya, okey, dia ni dia perkenalkan sekian. Tapi tak memenuhi lagi syarat dia. Jadi, kemudiannya ada saintis yang berikutnya, dia pergi tengok hasil kajian daripada saintis Anthony. So, dia kaji balik apakah yang boleh ditambah baik kepada sumbangan Anthony. Jadi, urutan dia macam tu lah. Okay, kemudian John Newlands, Dr. Mayer, Dimitri, kemudian last kali adalah Henry Moseley. Okay, jadi jadual berkala moden yang kita pakai sekarang ni hasil penambahbaikan daripada Henry Moseley. Okay, so macam mana unsur-unsur? Kita ada sebanyak 118 unsur. Okay, yang telah ditemui di dalam dunia kita ni dan disusun sedemikian, okey, daripada hasil penyelidikan para saintis ni. So dia perkenalkan macam mana dia susun. Okey, kita tengok macam mana setiap unsur itu disusun. Jadi prinsip yang digunakan adalah mengikut tertib nombor proton yang menaik. Okey. Jadi semua unsur yang terdapat di dalam jadual tersebut, kalau awak lihat adalah senarai dia, kita tulis simbol unsur saja. Okay, dia susun mengikut tertib nombor proton menaik. Okey, kiraan kalau kita tengok, kita kira daripada kiri ke kanan. Nombor itu bertambahlah, kita tahu nombor 1, 2, 3 dan seterusnya. Sama juga unsur itu disusun dalam jadual berkala moden yang kita pakai sekarang. Susunan pun sama, macam tu. Dia susun mengikut nombor proton yang menaik. Okey, so nombor proton tu awak kena tahu di manakah nombor proton. Okey, apakah nombor proton? Takrifan kena tahu. Di sini kalau kimia kita sangat pentingkan takrifan. Okey, takrifan awak boleh follow ikut dalam buku teks. Okey, jadi takrifan nombor proton, takrifan nombor nukleon, semua tu kena tahu. Okey, jadi dalam tu ada banyak kan, sebanyak 118.
perlu tak kita hafal semua? Perlu tak? Awak jangan letak dekat chat ya, sebab cikgu tak boleh buka tengok dekat chat. Cikgu dah papar slide, jadi cikgu tak nampak chatting awak tu. Awak boleh buka mic untuk respon. Perlu tak kita hafal semua? Tak perlu. Tak perlu. Sebab untuk kertas 2 dah dibekalkan jadual berkala unsur. Tapi kalau awak nak ingat untuk unsur nombor 1 sampai nombor 20, lagi baguslah kalau awak cuba ingat. Okey, cikgu akan kongsikan nanti satu cerita macam mana untuk awak nak ingat nama bagi unsur daripada nombor proton 1 sehingga nombor proton 20. Okey, kita teruskan. Okey. So ni sejarah. Okey, sejarah ada 6 saintis yang menyumbangkan kepada jadual berkala moden. Okey, kalau Anthony tu awak tengok yang warna putih yang cikgu highlightkan dengan warna merah. Yang tu yang penting. Yang tu penemuan dia yang awak perlu ingat. Yang ini untuk soalan kertas 1 lah, kebiasaan di soal. Pentinglah awak ingat apakah penemuan bagi setiap saintis tersebut. Jadi kalau awak tengok color merah untuk Anthony tu, dia mengelaskan unsur kepada 4 kumpulan. Okey, tapi tak berjaya sebab dia ada kekurangan dekat situ. Dia kelaskan gas tu sebagai logam juga. Jadi kat situ tak boleh lah. Okey. Kemudian Dimitri. Yang kedua adalah Johann. Okey, Johann tu tahun 80 kan. Okey. Johann memperkenalkan, yang cikgu tak buat ikut susunan dia punya ni ya. So Johann dia memperkenalkan hukum triad. Di mana dia kelaskan kepada dalam satu kumpulan itu ada 3 unsur yang mempunyai sifat kimia yang sama. Sebab tu dia dikatakan triad tu. Okey, tri mewakili 3, singkatan untuk 3. Okey, untuk Dimitri, okay, dia menyusun mengikut pertambahan jisim. Manakala John Newlands, okay, mengikut pertambahan jisim atom dan dia memperkenalkan hukum oktav. Okay, hukum oktav ni melibatkan 8 kumpulan yang disusun. Okay, Lothar Meyer pula. Lothar Meyer ni paling senang nak ingat. Dia berbeza dengan yang lain, dia memperkenalkan graf. Okey, di mana graf tu dia plotkan isi padu melawan jisim atom. Henry. So Henry lah yang latest, yang terakhir sekali yang memperkenalkan jadual berkala unsur moden. So kita guna pakai hasil daripada penambahbaikan daripada Henry. So macam mana dia disusun? Mengikut urutan nombor proton menaik ataupun meningkat. Okey, ada nak tanya tak? Kalau tak ada, cikgu teruskan dengan contoh soalan. Okey, cikgu bekalkan terus contoh soalan yang biasa kita jumpa kalau melibatkan jadual berkala unsur dari segi sejarah perkembangan ni lah. Okey, kalau awak lihat kat situ soalan yang sebelah kiri tu, rajah menunjukkan susunan elektron bagi satu molekul unsur Z. Okay. Jadi kat situ, awak dah biasa dah dengan tajuk bab 2 kan? Bab 2 awak diperkenalkan dengan susunan elektron, awak diperkenalkan dengan petala. Okay? Jadi, kalau kita lihat macam mana unsur itu disusun mengikut satu garis lajur menegak, baris melintang. So berdasarkan, kalau lajur menegak berdasarkan bilangan elektron valence. Betul tak? Betul tak? Betul. Okey. Manakala kala berdasarkan kepada berapa bilangan elektron terisi. Mesti ada perkataan macam tu. Bilangan elektron terisi. Tak boleh tulis bilangan elektron saja, mesti bilangan elektron terisi. Berapa bilangan petala diisi oleh elektron, sama maksudlah. Okey, yang tu kita tentukan untuk
kala. Jadi kalau kat sini awak nampak Z, dia ada berapa bulatan tu? Berapa petala yang digunakan untuk isi elektron? 3. Tiga. Jadi kalau 3 dia kala mana? 3. Yes, well done. Tahniah, kala 3. Okey, elektron. Kalau awak lihat kat situ, elektron valence kita tentukan untuk mengelaskan kumpulan. Tapi kat situ dia dah berkongsi kan? Macam mana awak nak lihat? Macam mana awak nak bilang? Nak ambil yang mana? berkongsi. Kira elektron yang terletak di petala terakhir sekali, petala yang ketiga tu. Dia ada bulatan biru tu di atas garisan tu kan. So awak bilang kat situ. Asingkan daripada setiap atom Z. Kita ada 2 bulatan yang besar tu. Kemudian kita bilang tengok. So ada 7 kan? Betul tak? Ya. Okay. So bila ada 7, lebih daripada 3 bilangan elektron valence, kita kena tambah 10. Jadi kumpulan dia adalah 17. 17. Okey, jadi bilangan elektron valence boleh tentukan kumpulan. Bilangan petala berisi elektron untuk menentukan kala. Okey, jadi jawapannya adalah A. Okey, yang kedua. Pernyataan menunjukkan bahawa sumbangan seorang ahli sains dalam membangunkan jadual berkala. So kalau awak lihat kat situ plot graph. Plot graph memang tak ada orang lain dah kan? Siapa plot graph? Lotte Meyer. Okey. So ni cikgu cuba create lah satu akronim untuk awak nak mengingati. Sebab kita ada 5 saintis lain lagi yang melibatkan atom kan. Jadi kita mungkin susah nak ingat. So kat situ cikgu cuba createkan. Okey. Aku tu mewakili Anthony. Okey. Anthony mengelaskan kepada kumpulan. Tadi kan 4 kumpulan. Aku JDT. Okey, JDT tu adalah Johan. Johan Dobereiner. Okey, Johan Dobereiner triad. Aku JDT John Life Diam. JDT kita biasalah dengan kumpulan bola sepak Johor JDT. Okey, John tu John Newlands. Okey, John Newlands oktav O tu. Cikgu bold kan? Huruf O tu menunjukkan dia punya penemuan, oktav. Okey, LV tu Lotte. So Lotte mungkin kita senang sebab dia graf kan. Okey, Diam tu Dimitri. Dimitri tu dia menyusun mengikut peningkatan jisim atom. Atom mass, atomic mass. Okey, cikgu ambil singkatan menggunakan perkataan BI tu Diam tu. Dimitri. Okay, DI, Dimitri, D to Dimitri, I to increase atomic mass. So, Diam. Okay, boleh tak? Boleh. Okay, so ingatlah. Kalau awak nak ingat akronim, awak kena hafal 3 kali. Baru dia akan melekat dalam kepala awak. Kalau kata sekali jumpa, awak tak hafal, memang tak akan ingat. Okay, itu pengalaman cikgu sendirilah. Cikgu cerita, okay. Next. Okay, so ni contoh lagi sekali. Kalau kita lihat, okay, susunan elektron, biasa soalan dia tak menggunakan nama sebenar. Dia mewakilkan dengan huruf. Okay, jadi kat situ dia bagi contoh unsur W, X, Y. Kemudian dia bagi susunan elektron. Daripada susunan elektron tersebut, kita perlu kenal pasti kumpulan kala. Okay. Dan di antara setiap unsur tersebut boleh digabungkan membentuk sebatian. Jadi W dengan Y boleh bergabung, X dengan Y boleh bergabung, dia akan membentuk sebatian. Okay, X dengan X boleh gabung tak? Boleh tak S dengan S bergabung? Mereka boleh kahwin tak dua tu? Boleh tak?
Tak boleh. Tak boleh sebab dia menderma. Logam dengan logam dia tak boleh Tak kahwin. boleh. Yes. Logam dengan bukan boleh kahwin. Bukan logam dengan bukan logam boleh kahwin. Itu cerita dia. Okay. So kat situ kalau W kumpulan boleh. dia 14. Okay, color dia? Color berapa? 2. Color 2. Well done. Okay, kita tengok pula untuk unsur X. Dia bagi 282 kumpulan berapa? Kumpulan berapa? 12. 12. Kumpulan 12. Kumpulan 2. Kumpulan 2. 1 dan 2 jangan tambah 10. 3 ke atas awak perlu tambah 10. Jelas? 2. Okey, jadi kumpulan 2. Okey, color? 3. Color 3. Okey, tahniah. Okey, Y pula. Kumpulan 18. 18. Kumpulan Tengok betul 17. Kumpulan 17. Nombor di belakang tu mewakili bilangan elektron valence. Bilangan elektron valence menunjuk kumpulan. Jadi kumpulan 17. Color? Color 3. Okey, so kita tengok pula. Namakan sebatian apabila W dan Y. 17. W dan Y berkahwin. Apa nama sebatian tu? W dengan Y boleh kahwin kan? Covalent. Yes, tahniah. Covalent. Okey. X dengan Y pula? Ion. Ion. Okey, nanti cikgu akan detailkan lagi macam mana kita nak tengok perkahwinan antara unsur yang terdapat dalam jadual berkala unsur. Siapa boleh kahwin, siapa tak boleh kahwin. Okay, jadi bentuk apa? Sebatian ion tu macam mana? Okay, cikgu akan kupas nanti untuk slide seterusnya. Okay, next. Kita akan bincangkan tentang unsur dalam kumpulan 18. Okey, boleh tak sesiapa kongsikan dengan cikgu kefahaman yang awak dah ada kuasai bagi kandungan ataupun konten unsur kumpulan 18? Dah stabil. Unsur yang dah stabil. Unsur yang dah stabil maksud dia lengai secara kimia kan? Kenapa dia stabil? Susunan elektron valence dia sampai oktet atau duplet. Yes, tahniah. Okay. So atom, mesti bila awak nak menceritakan kestabilan kumpulan 18, mesti letak perkataan atom. Baru awak dapat markah. Okay, jadi atom kumpulan 18 telah mencapai susunan elektron oktet dan duplet yang stabil. Mesti ada perkataan elektron lah, jangan tinggal. Ada setengah tu dia hanya tulis telah mencapai susunan oktet atau duplet. Dia tinggal perkataan elektron. Jadi dia tak dapat markah tau. Boleh? Okay, apa lagi yang dibincangkan dalam unsur dalam kumpulan 18? Ada sesiapa boleh bagi respon? Ada tak? Selain daripada kestabilan, apa lagi yang dibincangkan? Ada sifat kimia. Sifat kimia tadilah. Sifat kimia dia stabil. Okay, dia lengai secara kimia. Itu sifat kimia dia. Jadi dia takkan bertindak balas dengan sebarang jenis unsur. Tak kisah unsur apa, dia takkan bergabung dah. Sebab dia adalah lengai secara kimia. Dia takkan berkongsi, okay, dia takkan menderma atau menerima elektron. Itu alasan yang kedua. Yang pertama tadi, dia atom telah mencapai susunan elektron oktet atau duplet yang stabil. Itu alasan yang pertama yang lengai secara kimia, dia tak bertindak balas. Yang kedua, dia atom tidak menderma, menerima atau berkongsi elektron. Itu reason dia. Itu sifat kimia. Apa lagi yang dibincangkan? Gas nadi. Sifat apa tu? gases. Tu dipanggil sifat apa tu, takat
Ya. Fizik. Sifat fizik. Sifat fizik biasa kita bincangkan dari segi keadaan fizikal, betul tak? Betul. Okey, kemudian dari segi warna dia, dari segi ketumpatan, dari segi takat lebur, takat didih. Okey. Yang istimewa yang biasa juga dibincangkan dalam unsur dalam kumpulan 18. Banyak digunakan dalam kehidupan seharian kita. Dekat saja dalam rumah kita. Lampu. Lampu. Okey. Tu. So maksudnya kat sini awak perlu tahu dalam kumpulan 18 dari segi lengai secara kimia, nama umum dia, kemudian sifat fizik dan kegunaan. Itu yang utama dibincangkan dalam unsur kumpulan 18. Okey, so yang ni. Okay, maaflah tulisan cikgu tak berapa, okey yang bawah tu tak nampak. Okey. So dalam jadual berkala dia terletak di sebelah kanan sekali. Ada disenaraikan tu. Jadi awak tak perlu ingatlah dia punya ni sebab dibekalkan dalam jadual berkala unsur. Okey. Nak ingat untuk kegunaan lah. Awak kena ingat kegunaan dia. Helium digunakan untuk apa? Neon, argon, krypton, xenon, radon. Okey. Nama umum tu dikenali sebagai gas adi tu awak kena ingat lah. Okey. Sekejap. Okey. So dikenali sebagai logam, sorry. Ni. So dikenali sebagai gas adi. Okay, awak perlu ingat yang tu. Penting. Okay, so ahli dia seperti berikut. Okay, so sifat kimia kita dah bincang tadi. Dia adalah lengai secara kimia. Dia tidak balas. Kenapa dia tidak balas? Okay, dia adalah telah mencapai atom kumpulan 18, telah mencapai susunan elektron oktet. Okay, ejaan oktet tu salah. Oktet. Okay, atau duplet. T kan? Oktet. Ejaan kena betul. Kemudian, okay. So kalau reason yang kedua, atom tidak menerima atau berkongsi elektron. Jadi sebab tu dia tidak reaktif secara kimia. Okay, dia ataupun dia lengai secara kimia. Dan dia wujud juga sebagai monoatom. Kenapa dia wujud sebagai monoatom? Monoatom tu satu atom kan? Contohnya penulisan kita akan tulis He. Kita tak akan tulis He2. Sebab apa? Sebab dia dah stabil. Sebab dia dah stabil, dia tak berkongsi dah dengan mana-mana unsur yang lain. Okay. So sifat fizik, takat didih, takat lebuh dia adalah rendah sebab kebanyakannya dalam keadaan gas. Okay. Tidak dapat mengkondaksikan elektrik, pengalih haba yang lemah, okay, wujud sebagai gas monoatom dan juga ketumpatan dia adalah rendah. Okey, kat situ tak nampak kan tulisan kegunaan unsur kumpulan 18. Jadi cikgu harap awak boleh tengoklah rujuk balik apakah kegunaan unsur
kumpulan 18. Okey, so ni adalah contoh soalan. Okey, cuba awak lihat contoh soalan. Cikgu bagi masa dalam 30 saat untuk awak pilih jawapan. Okey, so kita lihat sama-sama. Rajah menunjukkan simbol bagi dua unsur, okey, Y dengan Z. Biasa memang kita akan gunakan perwakilan huruf, okey, A sampai Z lah, jarang sangatlah. Ada ketika digunakan simbol unsur sebenar. Jadi kat sini dia kata huruf yang digunakan bukan simbol sebenar unsur itu. Kalau awak lihat contoh di situ ada dua nilai kan, nilai atas dengan nilai bawah. Okey, nilai atas mewakili apa? Kita recall balik untuk bab Nombor 2. nukleon. Nombor nukleon. Jadi awak ingat nombor nukleon adalah nilai yang besar. Okey, nombor nukleon juga merupakan jisim atom relatif. Okey, kalau daripada dua tu kita boleh tentukan bilangan semua tu kan? Okey, yang kecil nilai bawah tu mewakili Nombor proton. Nombor proton. okey, nombor proton. Biasanya kita akan gunakan nilai mana untuk buat susunan elektron? Nombor proton. Nombor Nombor proton. proton. Okey. Jadi kalau yang Y tu berapa dia punya susunan? 28. 2.8. 2.8. Okey. Jadi dia di bawah kumpulan berapa? 18. Kumpulan 18. Okey, kala berapa Y tu? 2. Kala 2. Kali 2. Okey. Z pula? 288. Okey, 2.8.8. Okey, bila awak tulis susunan elektron, jangan lupa letak titik ya. Jangan tak letak. Kalau tak letak memang tolak markah lah. Kalau kertas 2 Okey, jadi dia sama kan kumpulan 18. Okey, Z kala berapa? 3. Kali 3. Kala 3. Okey, sebab tu cikgu bila soalan struktur, cikgu nampak je dia bagi bilangan ataupun nombor proton, cikgu akan terus buat susunan elektron. Cikgu tak tengok lagi soalan sebab lepas tu baru cikgu tengok soalan. Jadi berdasarkan kepada susunan elektron tu, kita nak tengok apakah soalan, jawapan, pilihan jawapan yang diperlukan. Memang cikgu suka macam tu. Nampak je nilai, cikgu terus je buat susunan elektron. Dah jadi habitat cikgu dah. Habitat pula, habit. Habit cikgu dah nampak je nilai, cikgu terus je buat contingan, tulis susunan elektron. Okey. So kemudian baru cikgu tengok pilihan jawapan. Jadi yang mana benar berkaitan dengan Y dengan Z, kita tahu dah bawah dua-dua adalah kumpulan 18 kan? So yang mana benar? Ya. Jawapan B. Jawapan B. Okey, kita tahu kumpulan 18 dia terdiri daripada monoatom. Okey, satu atom. Yang lain tu bukanlah sebab dia adalah lengan secara kimia, dia tak akan bertindak balas. Okey, soalan yang kedua. Dia bagi atom neon susunan elektron 28. Apakah kumpulan? 18. Kumpulan 18. Okey. So, ni antara nota yang terkandung apabila awak nak menjawab. Sajalah kita review nota-nota yang melibatkan kumpulan 18. Okey. Okey, seterusnya kita bincangkan unsur dalam kumpulan 1. Unsur dalam kumpulan 1 ni banyak sikit lah. Awak perlu kuasai tindak balas. Okey, sebab dia ada sifat kimia dia. Dia boleh bertindak balas dan di situ awak perlu tahu dia akan bertindak balas dengan siapa dan apakah persamaan kimia. Di sinilah ramai pelajar yang mengalami kesukaran. Bila dah buat persamaan kimia, nak kena buat pengiraan pula. Ramai yang lemah pengiraan. Okey. So ada kaitan lah. Kena kuasai formula kimia, kena kuasai persamaan kimia dan persamaan kimia yang awak hasilkan tu mesti seimbang
Sebab awak nak guna pakai nanti dalam pengiraan. Okey, unsur kumpulan 1. Dalam KSSM ditekankan supaya murid tahu penggunaan, kegunaan bagi setiap unsur yang ada dalam jadual berkala tersebut. So kalau kat sini kita lihat kegunaan unsur dalam kumpulan 1, lithium. Lithium kita banyak gunakan dalam pembuatan bateri. Bateri laptop. Okay? Lithium ion dia tulis. Kalau awak tengok bila cabut bateri kat laptop tu dia tulis lithium ion. Okay, kat situ lampu wap natrium gunakan juga dalam lampu. Kita tahu lampu hanya kumpulan 18 kan? Sebab kita tak boleh gunakan lampu yang lain, dia akan bertindak balas. Dia akan meletup. Okay? Tapi kat sini lampu wap natrium digunakan. Wap natrium digunakan sebagai lampu. Okay. Kemudian baja, kalium nitrat. So mengandungi unsur kalium. Kita lihat di manakah terletaknya unsur kumpulan 1. Jadi unsur kumpulan 1 terletak di sebelah kiri sekali. So nampak cikgu highlight warna kuning tu? Dan dikenali sebagai logam alkali. Okay, kena ingatlah dia punya tu. Okay. Sifat fizik. So sifat fizik dia adalah pepejal berwarna kelabu kan? Dia lembut. Kemudian bila turun kumpulan dia lagi lembut, betul tak? Ya. Okey, boleh tak kita pegang dia dengan tangan? Boleh tak? Boleh. Seingat awak, pernah tak awak buat eksperimen? Sempat dah buat eksperimen sebelum PKP? Nah, Pernah. Awak guna apa? Nak keluarkan dia daripada minyak parafin? Forceps. Guna forceps. Okey, kita tak boleh pegang, nanti meletup dekat jari awak. Dan kita gunakan pun, sebab tu kita simpan dia dalam minyak parafin. Sebab dia tak boleh terdedah kepada udara. Nanti dia akan bertindak balas dengan udara, dia akan menghasilkan letupan. Okey, dia akan terbakar. Sebab tu kita simpan dia dalam minyak parafin. Dan kita gunakan pun, bila awak buat eksperimen, awak akan guna cebisan yang kecil sahaja kan? Okey, awak tidak balaskan dengan air, betul tak? Betul. Kita guna cepisan yang kecil je. Kalau awak tengok dalam, awak boleh cari dalam YouTube, dia ada buat eksperimen, dia guna ketulan yang besar, meletup habis sampai bocor besin tu. Okay, awak boleh tengok, cari, buat carian dalam YouTube. Ada dia paparkan tindak balas kimia bagi kumpulan 1. Okay. Kemudian dia boleh mengkonduksikan haba dan elektrik. Okay, dia boleh mengalirkan haba, boleh mengalirkan elektrik sebab dia ada logam kan. Wujud sebagai pepejal, takat lebur, takat didih yang rendah berbanding logam lain. Okay, dia melibatkan ikatan logam. Okay. Sifat fizik dia akan takat lebur, takat didih dia meningkat ke berkurang apabila kita menuruni kumpulan? Meningkat ke berkurang? Berkurang. Berkurang. Sebab apa berkurang? Ikatan apa yang terlibat? Ikatan logam. Yes, ikatan logam. Awak boleh cerita, awak kena ceritakan macam tu. Okay? Ikatan logam tu semakin lemah. Sebab tu takat lebur. Yes, takat lebur, takat didih dia berkurang apabila menuruni kumpulan. Okay, ketumpatan rendah. Okay, kalau awak tengok, bila kita letak di dalam air, dia terapung di atas air kan? So yang tu kita kata ketumpatan dia adalah rendah. Okay.
So kat situ ada langkah keselamatan pengendalian sebab dia berbahaya, jadi awak kena titik beratkan jugalah kat sini, okey. Disimpan dalam minyak parafin. Biasa ada juga disoalkan cara kendalian unsur kumpulan 1. Okey, sifat kimia dia. Okey, dia di bawah kumpulan 1 sebab dia mempunyai 1 elektron valence di petala paling luar. Elektron ini yang akan bertindak balas, okey, bertindak balas untuk menghasilkan produk. Okey, bertindak balas secara kimia. Okey, dan dia adalah logam paling reaktif. Menuruni kumpulan lagi reaktif. Kena tahu apa sebab. Boleh? Okey. Dia punya tindak balas dengan siapa? Air, oksigen dengan halogen. Okey, air, oksigen dengan halogen. Halogen. Cikgu ingat kita biasa dengan WHO kan? Betul tak? Biasa dengar tak WHO? Cikgu ingat cara yang tu lah. W tu mewakili water, H tu halogen, O tu adalah oksigen. Okey, kat situ cikgu ada tunjukkan contoh persamaan kimia bagi tindak balas dengan air. So apabila dia bertindak balas dengan air, dia akan menghasilkan larutan beralkali, betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul tak pelajar? Betul. Okey, macam mana awak boleh tahu dia menghasilkan larutan beralkali? Daripada persamaan tu. Alkali ada kehadiran apa? Ion OH. Ion hidroksida. Ion hidroksida ataupun ion hidroksida. Okay, so itu menunjukkan kehadiran alkali. Okay, dan dia membebaskan gas hidrogen. Okay, tindak balas dengan oksigen pula dia menghasilkan oksida logam. Tindak balas dengan dia bagi contoh kat situ klorin lah, dengan halogen dia akan menghasilkan halida logam. Okay, halide metal. Okay, contoh soalan. So persamaan menunjukkan tindak balas antara logam natrium dan gas oksigen. Okay, so kat sini awak kena mahir. Bila dia bagi dalam bentuk perkataan macam tu, awak kena mahir dalam penukaran simbol unsur. Okay, natrium kita tahu simbol dia, kita tulis Na. Oksigen dia adalah diatom kan, ataupun duatom, diatomic. So mesti tulis O2. Untuk produk, kat sini awak akan guna kemahiran masa awak belajar bab 2. Awak dah mengenali ion. Jadi awak perlu terbitkan, macam mana nak terbitkan formula kimia? Awak guna kaedah apa? Silang. 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 Okay. Make sure awak tahu. Okay, so sifat kimia, cikgu just recall balik. WHO, water, halogen, oksigen. Okay. So dia akan, apabila Na bertindak balaskan dengan oksigen, Na dia akan buang 1 elektron kan, dia akan menjadi Na positif. Manakala O dia memerlukan 2 elektron. Okay, cikgu nak tegaskan di sini, apabila awak menulis formula ion, pastikan nombor di depan, cas di belakang. Boleh? Boleh ingat So bila menulis formula ion, nombor di depan, cas di belakang. Kalau awak menulis nombor pengoksidaan, cas di depan. Okey? Nombor di belakang. Okay, so kat sini kita silangkan 2 tu, kita dapat Na2O. Jadi kat sini awak kena pasti dululah formula kimia untuk produk. Okey, mana pilihan jawapan? Mana? D. Donkey. Tahniah. Pandai. So excellent, A+ lah tu nanti. Okay, so itu adalah
Jawapan untuk 13 bagi NA dengan O. Awak kena imbangkan lah. Okay. Lepas kita dapat tulis hasil dia, kemudian kita lihat hasil dia NA ada 2 kan. Kemudian kita kena imbangkan lah sebelah kiri dengan sebelah kanan. Bilangan mol atom tu mesti sama. Okay, soalan sebelah tu. Mana jawapan? Kenapa saiz atom unsur kumpulan 1 bertambah apabila menuruni kumpulan? Reason apa yang tepat? Bilangan petala yang berisi elektron bertambah. Bilangan petala yang berisi elektron bertambah. Okey. Cikgu pilih kat sini bilangan, betul. Bilangan petala berisi elektron bertambah. Betul. Okey, salah jawapan cikgu tu. Okey, bilangan petala berisi elektron bertambah. Okey, kita lihat pula unsur dalam kumpulan 17. Okey, apa yang awak tahu tentang unsur dalam kumpulan 17? Siapa boleh Duit kongsi? atom. Duit atom. Halogen. Dikenali sebagai halogen. Lagi? Semua unsur dia bukan logam. Semua unsur dia bukan logam, betul. Lagi? Kena tahu tak sifat kimia dia? Perlu tahu tak? Perlu kan? Dia sama macam kumpulan 1 tadi. Dia ada sifat kimia, dia ada sifat fizik yang perlu awak tahu. Okay, so di sini kegunaan unsur dalam kumpulan 17. Banyak dekat dengan kehidupan seharian kita. Jadi perlu tahu sebenarnya ada banyak sangat kalau awak pergi buat carian dalam internet, cukup banyak sampai kita tak sangka rupanya ada dekat sangat dengan kita bahan chemical ni. Okey, bahan kimia ni. So kat sini contohnya klorin digunakan di dalam peluntur. Kemudian klorin juga dimasukkan ke dalam air kan. Air yang disalurkan kepada rumah kita untuk nak membunuh bakteria. Okey. Bromin dalam bahan-bahan yang digunakan dalam pemadam api. Kemudian iodin. Iodin kalau kita tengok bila kita luka apa semua ataupun sebelum nak operate dia sapu iodin, betul tak? Apa tujuan dia? Apa maksud disinfektan? Kita sekarang kena disinfektan. Kita kena guna apa dia? COVID kan, zaman COVID sekarang ni. Dah biasa dah dengan perkataan disinfektan. Apa yang faham? Elakkan jangkitan. Yes, kita nak menghalang daripada bakteria, nak mengelak daripada jangkitan. Okay, itu maksud disinfektan. Okay, so ni adalah sifat yang perlu awak ketahui dalam unsur kumpulan 17. Okey, dia ada juga langkah keselamatan sebab dia antara gas yang berbahaya. Okey, kita tak boleh hidup. Dan kita jalankan eksperimen dalam kebuk wasap. Jadi kalau awak lihat kat sini, eksperimen yang dijalankan dalam kebuk wasap, ada kemungkinan tak akan ditanya dalam amali SPM awak? Tak. Okey, sebab dia bahaya jadi kita takkan. Jadi awak tak perlu risaulah. Untuk amali SPM takkan disoal. Okey, dia akan soal dalam kertas 2. Okey, kita lihat kepada sifat fizik dia. Takat didih, takat lebur dia rendah. Kenapa dia rendah? Dia dipengaruhi oleh keadaan tau. Kenapa takat didih, takat lebur dia rendah? Apa keadaan kebanyakan unsur kumpulan 17? Gas.
Dia bermula daripada gas kan. Gas kemudian dia makin berubah apabila menuruni kumpulan. Dia berubah menjadi cecair. Kemudian last kali dia berubah menjadi pepejal. Yes. Iodin pepejal. Jadi kalau awak tengok kat situ, perubahan dari segi keadaan fizikal, takat lebur, takat didih akan berubah. Semakin ke bawah, meningkat ke ataupun berkurang? Semakin menuruni kumpulan 17. Meningkat. Meningkat. Okey. Awak tengok kat situ pun iodin dalam bentuk pepejal. Jadi kita tahu kalau pepejal ni kita nak panas, nak meleburkan dia perlu suhu yang tinggi. Okey. Apa cerita di sebaliknya menunjukkan bahawa takat lebur, takat didih ni meningkat? Kat situ awak kena tahu macam mana penerangan. Jelaskan kenapa takat lebur, takat didih meningkat apabila menuruni kumpulan 17. Kalau saiz atom bertambah? Okey, saiz betul dah bertambah. Atom tu salah. Saiz molekul. Yes. Saiz molekul bertambah. Okey, baru dapat 1 markah. Dia biasa 2 markah. Alasan yang kedua? Daya tarikan van der Waals kuat. Daya tarikan van der Waals semakin kuat. Lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Boleh juga awak gunakan daya tarikan antara molekul. Reason yang tu biasa sangat. Kalau kertas 2 memang selalu ditanya. Kenapa takat lebur, takat didih meningkat? Ataupun ada ketika dia pergi soal, dia suruh bandingkan. Dia bagi A dengan B. Dia kata B tu terletak di bawah A dalam kumpulan 17. Bandingkan takat lebur, takat didih. Jelaskan jawapan anda. 3 markah. So jawapan awak yang pertama untuk dapat markah mesti bandingkan dulu, betul tak? Jadi B takat lebur, takat didih, B lebih tinggi daripada A. Dapat 1 markah. Kalau kata dia kata 2 markah, awak bagi tahu je lah saiz. Okay? Saiz molekul B lebih besar berbanding A. Dapat 2 markah. Kalau kata 3 markah, tambah lagi. Lebih daya tarikan boleh ataupun awak pergi letak lebih banyak tenaga haba diperlukan. Boleh juga. Semua diterima sebagai cadangan jawapan. Okey, dari segi seterusnya adalah tidak mengkondaksikan arus elektrik. Okey. So dia adalah sebatian, dia adalah bukan logam, dia adalah bukan logam, jadi dia takkan mengalirkan arus elektrik. Bau yang sengit dan beracun. Kemudian warna, awak perlu ingat warna. Sebab nanti ada juga soalan soalan tanya berkaitan dengan warna. Okey, kalau warna kebiasaannya klorin dengan bromin ni yang paling diminati untuk disoal dalam soalan. Klorin warna apa? Kuning. Kuning kehijauan. Okey, kuning boleh ataupun kuning kehijauan. Bromin? Perang. Perang. Okey. Antara klorin dengan bromin, siapa cecair? Bromin. Okey, jadi bromin cecair, klorin tu adalah gas. Okey, wujud sebagai dua atom, ketumpatan pun rendah. Okey, sifat kimia. Jadi dia ada 7 elektron valence. Elektron valence ni lah yang ambil bahagian dalam tindak balas. Okey, jadi sifat kimia dia samalah. Okey, kalau soalan dia kata, jelaskan kenapa sifat kimia A dengan B sama. Apa jawapan awak? Satu markah, awak nak tulis apa?
Kenapa sifat kimia unsur A dan B sama? Kumpulan sama. Kumpulan sama awak tak akan dapat jawab. Takkan dapat markah. Electron valence sama. Yes, kedua-duanya mempunyai 7 elektron valence ataupun kedua-duanya mempunyai bilangan elektron valence yang sama iaitu 7. Baru awak dapat markah. Okey, boleh? Tolong ingatlah. Okey. Awak letak je kata kumpulan sama, minta maaf lah, memang takkan dapat markah. Okey. Mesti cakap kata elektron valence sebab yang menunjukkan sifat kimia adalah berdasarkan kepada elektron valence. Yang memberi sifat kimia itu adalah elektron valence. Okey, dia ada 3 juga. Okey, tindak balas. Okey, dia boleh bertindak balas dengan air, dia boleh bertindak balas dengan halogen dan dia boleh bertindak balas dengan natrium hidroksida. Okey, so kalau tindak balaskan dengan air, dia akan menghasilkan asid. So ada 2 jenis asid kat situ. Okey. Kalau kita baca, kalau HCl tu asid hidroklorik sebab dia tindak balas Cl. Kita ambil contoh Cl. Dan HO tu dipanggil asid apa tu? Hypochlorous. Hypochlorous. Pandai awak. Okey. Bertindak balas dengan besi pula. Okey, bertindak balas dengan besi dia akan menghasilkan ferrum 3 tau. Bukan ferrum 2 ya. Ferrum 3. Okey, yang ketiga bertindak balas dengan natrium hidroksida. Dia akan dapat garam, air dan juga yang tu NaClO tu dipanggil apa? Natrium klorat. Natrium klorat. Pandai awak. Tahniah. Okey, kereaktifan unsur berkurangan apabila menuruni kumpulan. Kena tahu reason. Agak-agaknya, apakah alasan dia? Kenapa dia makin kurang reaktif? Dia makin perlahan. Sebab sel besar ada tarikan dia kurang. Okey. Sini nota ni cikgu rasa salah ni. Kereaktifan semakin bertambah kan apabila menuruni kumpulan. Betul tak? Kalau kumpulan 17 dia berkurang. Okey, pandai awak saja cikgu pancing. Okey, so tadi dia terbalik kan? Kalau kumpulan 1, okey, kereaktifan unsur kumpulan 1 menuruni kumpulan semakin bertambah. Okey, sebab saiz atom tu semakin bertambah. Manakala kumpulan 17 dia terbalik. Menuruni kumpulan, kereaktifan unsur semakin berkurang. Saiz bertambah sebab sekarang cerita dia nak tarik elektron. Kalau kumpulan 1 tadi, dia nak membebaskan elektron. Lagi jauh daripada nukleus, elektron valence, lagi senang nak buang. Tapi cerita dekat kumpulan 17 ni, dia songsang. Dia bukan nak buang, dia nak terima. So bila dia nak terima, elektron tu kena dekat dengan nukleus, betul tak? Betul tak? That's why lah bila menuruni kumpulan, kereaktifan unsur tu semakin berkurang. Okey, pandai awak, cikgu saja tadi tengok. So maksudnya awak memang dah kuasai dah tajuk ni. Okey, ni contoh. Okay, unsur Y terletak dalam kumpulan yang sama dengan klorin. Sekejap, sorry . Okey, unsur Y terletak dalam kumpulan yang sama dengan klorin dalam jadual berkala unsur. Okey, yang manakah betul tentang Y? Mempunyai 7 elektron valence. Mana betul tentang Y? D. Okey, mempunyai 7 elektron valence. Okey. So kalau kita tengok A tu melibatkan kumpulan 1, betul tak? Kita just recall je mana berkaitan pilihan jawapan tu kalau A melibatkan kumpulan 1.
1. Kumpulan 1 dia akan membentuk ion Y positif. Betul? Ya. Okey. B pula, oksida base. Kalau oksida base ni siapa? Siapa akan membentuk oksida base? Kalau 3. Logam. Kebanyakan logam akan membentuk oksida base. Kalau bukan logam, oksida apa? Asid. Oksida asid. Okey. Bukan logam, oksida asid. Jadi kalau Y ni, klorin ni akan membentuk oksida asid. Okey. Wujud sebagai monoatom siapa? Kumpulan 18. Kumpulan 18. Okey, tahniah. So kat situ apabila awak menjawab soalan macam sekarang ni kan, awak masa untuk ulang kaji, apabila awak menjawab soalan objektif, pilihan jawapan yang ada tu awak boleh pergi buat nota tambahan supaya awak boleh recall, boleh review balik konten yang awak pelajari. Itu awak memperkukuhkan lagi pengetahuan awak. Macam cikgu buat tadi kan. So A tu cikgu ulas daripada mana jawapan tu. Sepatutnya soalan mana. Sepatutnya kandungan yang mana. Yang tu akan memperkukuhkan lagi kita punya knowledge. Okey, yang bawah SPM 14 tu, ciri manakah yang sama bagi semua unsur kumpulan 17? Larut dalam air untuk membentuk larutan berasid. Okey, tahniah. Larut dalam air untuk membentuk larutan berasid. Okey, kita tengok pilihan jawapan yang lain. A, membentuk ion-ion berwarna. Walaupun cikgu tak masuk lagi, cikgu akan masuk sekejap lagi. Tapi awak dah belajar kan? Siapa membentuk ion-ion berwarna? Ke-12. Unsur peralihan. Kita kata kumpulan 12, kita sebut unsur peralihan. Okey? So unsur peralihan untuk jawapan A. Okey, jawapan B. Jawapan B kepunyaan siapa? Logam kan? Tak? Okey, kebiasaan logam, takat lebur, takat didih yang tinggi. Kalau unsur peralihan pun takat lebur, takat didih yang tinggi. Kalau kita logam, kita ada dua. Logam alkali dengan logam alkali bumi. Logam alkali bumi, takat lebur, takat didih dia lagi tinggi berbanding dengan logam alkali. Okey. Next, SPM 2012. Ciri manakah yang betul tentang unsur kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan? Kecenderungan menerima elektron berkurang. Betul, tahniah. Kecenderungan menerima elektron berkurang. Sebab apa? Sebab apa kecenderungan dia tu semakin berkurang, semakin lemah nak terima? Sebab bila dia turun kumpulan, size dia jadi besar. Tarikan dia pun berkurang. Size atom. Size atom. Yes, size atom dia makin besar, jadi Besar. jarak nukleus dengan elektron valence tu semakin jauh kan. Jadi dia tak boleh nak tarik. Dia makin dia punya daya tarikan tu lemah. Dia nak tarik masuk elektron lain masuk kan. So dia punya kekuatan tu kurang. Sebab dia jauh, jarak yang jauh. Itu reason dia. Okay. Okay, next. Yang ni panjang sikit. Okay. Ni cikgu pecahkan. Okay, so kita dah bincang kumpulan semua tadi. Okay, ni cikgu buat rumusan di bawah
satu jadual berkala. So di dalam satu jadual berkala unsur ni, awak boleh ceritakan apa yang awak belajar daripada atas tadi. So kat sini awak boleh ulaskan pelbagai nota yang awak boleh tambahkan hanya berdasarkan kepada satu jadual berkala unsur. Okey, kita tengok. Biasanya jadual berkala unsur ni kita menggunakan teknik. Okey, cikgu kongsilah apa yang cikgu dapat perkongsian daripada guru lain. Okey, dia menggunakan kaedah tangan kiri, tangan kanan. Okey, kalau awak buat macam tu tangan kiri, dia akan membentuk sebelah kiri kan. Dia punya bentuk tu sama tak? Yang jari tengah dengan jari sebelah tu bila kita tutup itu mewakili unsur peralihan. Okey. So tangan kiri dengan tangan kanan. Tangan kiri logam, tangan kanan bukan logam. Okey, kumpulan 1, kumpulan 2 unsur peralihan, kumpulan 13. Okey, manakala tangan kanan pula? Okey, 14, 15, 16, 17, 18. Okey, sebelum cikgu pergi lebih lanjut. Okey, kita ada kumpulan, kita ada kala. Okey, apakah tarifan kumpulan? Apa definisi kumpulan? Kumpulan yang menegakkan. Ya. Kita panggil apa? Baris ke laju? Laju. Laju. So bila awak nak bagi takrifan kumpulan, awak mesti tulis ayat lajur menegak dalam jadual berkala unsur. Kala pula? Dia ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6, baris 7. Apa dia punya takrifan? Baris. Baris. Baris mengufuk. Okay, boleh? Baris melintang, baris mengufuk. Bolehlah. Lajur menegak. Okay. Dalam jadual berkala unsur. Okay, so cikgu teruskan. Okay, yang sebelah kanan, sebelah kiri menderma elektron. Jadi sebelah kiri tu logam kan? Yang sebelah kanan tu ada juga separuh yang logam, kemudian tapi kebanyakannya adalah bukan logam. Okey. Sebelah kanan terima elektron. Okey. Okey, kumpulan 18, okey. Dia kecualilah kumpulan 18 sebab dia adalah atom yang telah mencapai susunan elektron, oktet atau duplet yang stabil. Di sini cikgu nak ingatkan juga, awak kena hati-hati sebab ada ketikanya dia fokus kepada satu unsur sahaja. Kalau kata soalan tu fokus kepada helium, awak akan tulis perkataan apa? Menunjukkan kestabilan. Apa perkataan yang sesuai nak menunjukkan bahawa atom helium tu lengai secara kimia. Jelaskan. Ada sesiapa boleh bagi cadangan jawapan? Kalau cikgu fokus atom helium je, cikgu tak fokus semua. Cikgu ambil satu je, cikgu berkenan dekat helium. Susunan elektron duplet. Yes. Mesti ada perkataan atom tau. Awak kena biasa dah dengan ayat yang penuh. Jangan bagi ayat yang tak lengkap. Sebab awak nak mendapat markah. Nak collect sebanyak mungkin markah. So mesti latih untuk bagi ayat yang lengkap yang dapat markah. Jadi atom helium telah mencapai
susunan elektron duplet yang stabil. Okey, jelas? Hati-hatilah, okey? Kalau dia kata neon, oktet. So kat situ hati-hati ya. Okey. Kita boleh cerita juga, okey, kalau dari segi saiz, saiz menuruni kumpulan ataupun naik kumpulan, kita boleh guna kaedah naik gunung. So kalau awak lihat di situ bentuk segitiga di atas makin mengecilkan. So tapak tangan kita kalau kita lihat, okey, kita susun jari kita tu makin ke atas makin menirus, betul tak? Bawah tu melebar. Kalau kat sini kita boleh ceritakan dari segi saiz atom. Menuruni kumpulan satu, saiz atom semakin bertambah. Okey, kalau awak tak ingat, awak tengok je jari awak. Gunakan tangan kiri awak. Okey, tangan kiri awak bawah tu melebar kan? So bawah tu menunjukkan saiznya semakin besar berbanding di atas. Okey, manakala kala nampak? Okey? So makin ke sebelah kanan, saiz atom tu makin mengecil. Kalau awak tak ingat, letak je lah jari awak tu di atas jadual berkala, insya-Allah. Awak akan ingat. Okey, boleh tak? Nak bantu awak ni. Okey, masa emas lah ni sekarang ni. Kita cuba cari tips yang boleh memudahkan awak menghafal. Okey, awak faham lah. Bukan kata istilah hafal. Lagi bagus kalau awak faham. Okey, ni contoh kat sini. Kalau cikgu pilih, tadi cikgu kata nak masuk, nak bincangkan next slide. Okey, kita pilih magnesium dengan klorin. Okey, magnesium sebelah tangan kiri. Klorin sebelah tangan kanan. Kita tahu tangan kiri dengan tangan kanan, okay, bila kita cantum, maksudnya kiri boleh kahwin dengan kanan. Okay, jadi satu lengkaplah manusia. Ada tangan kiri, ada tangan kanan. Okay, jadi sebatian yang terbentuk adalah sebatian ion. Jadi kat sini tangan kiri kahwin tangan kanan dapat sebatian ion. Okey, tangan kanan kahwin dengan tangan kanan, kita dapat sebatian kovalen. Contoh kat situ, karbon dengan klorin. Semua yang color kuning, dia boleh bergabung, boleh kahwin sama dia untuk dapatkan namanya adalah sebatian kovalen. Dan ikatannya ikatan apa? Untuk karbon dengan klorin, ikatan apa? Ikatan yang mengikat antara karbon dan klorin. Yang dikongsi elektron tu, ikatan apa? Ikatan kovalen. Yes, terima kasih respon dekat cikgu, ikatan kovalen. Hati-hati tau sebab cikgu pernah jumpa kesian. Dia tahu kovalen tapi soalan tanya nyatakan ikatan. Dia pergi tulis jawapan sebatian. Kesian, sebatian kovalen. Jadi tak dapat markah. Mesti tulis ikatan. Soalan tanya ikatan, awak nyatakan ikatan. Soalan tanya sebatian, nyatakan sebatian. Boleh? Jangan gopoh, relax, tenang, jawab soalan. Sebab benda tu awak ada. Tapi sebab awak tak hati-hati, tak tengok apa kehendak soalan. Boleh Okay, kita boleh juga boleh guna juga konsep apa ni? Tiang bendera. Okay, yang ni boleh ceritakan juga untuk kereaktifan. Okay.
Kemudian kibar bendera untuk merentasi kala. Boleh je, mana-mana boleh guna. Okay, naik gunung boleh, kibar bendera boleh, tiang bendera pun boleh. So kat situ bulatan tu menunjukkan elektron tu kan. Jarak elektron daripada nukleus. Kalau kita lukis segitiga tu menunjukkan, menceritakanlah saiz atom. Okey. Kalau kata sebelah tangan kanan pula, okay, dia terima kan? So yang tu sebelah kiri dia menderma. Jadi kereaktifan untuk menuruni kumpulan satu semakin bertambah. Saya awak lukis yang tu. Lukis segitiga. Supaya awak boleh ingat. InsyaAllah bila awak lukis segitiga tu mungkinlah dalam kepala awak nanti akan terlintas. Oh, bila lukis segitiga awak buat bulatan, awak nampak makin besar bulatan itu. Maka makin besar bulatan itu menunjukkan bahawa saiz atom semakin bertambah, jarak nukleus dengan elektron valens semakin jauh, daya tarikan nukleus terhadap elektron valens semakin lemah, atom lebih senang menderma elektron. Tengok kepada pecahan markah yang diberi. Kalau kata markah tu 4, adalah kena ada kat situ. Atom lebih senang menderma elektron. Okay, sama jugalah untuk yang tangan kanan. Benda tu, ayat tu beberapa perkataan sama, cuma awak tambah sahaja. Okay, kita tengok lagi detail bentuk corak dalam jejari atom. Okay, tu lukisan untuk kumpulan satu. Kalau awak tengok lukisan bulatan itu semakin besar, betul? Menuruni kumpulan. Kumpulan satu dengan kumpulan 17. Okey, manakala merentasi kala. Daripada kiri ke kanan, natrium besar. Argon kecil. Yang ini nanti tujuannya awak nak jawab soalan. Soalan kertas 2. Okay, kita tengok ni. Okay, next slide adalah penentuan logam, bukan logam dan separuh logam. Okay. So cikgu gunakan satu jadual berkala. Kemudian dalam tu ada beberapa huruf. Biasanya kat sini dia boleh tanya pelbagai, banyak benda boleh tanya. Dia boleh tanya berapakah nombor proton untuk T. Kemudian T terletak di kala ke berapa, kumpulan berapa. Contoh soalan macam ni dia kata nyatakan kedudukan. Bila nyatakan kedudukan, awak mesti bagi tahu kumpulan, awak mesti bagi tahu kala. Satu markah saja tahu. Tapi 2 jawapan yang awak kena beri. Tak boleh satu. Kalau awak bagi satu jawapan, awak tak dapat markah. Okay, kalau ingat. Clue dia kedudukan. So bila kedudukan, mesti bagi tahu kumpulan, mesti bagi tahu kala. Okay, kala boleh eja tak? Kalau kala, contohnya T ya. T kala berapa ni? Tiga. Kala 3. Okey, boleh tak cikgu eja TIGA? Tak boleh. Tak boleh. Boleh tak cikgu letak Roman 3? Tak boleh. Boleh. Boleh tak cikgu tulis nombor nilai 3? Boleh. Itu yang betulnya. Boleh tak cikgu letak kala ke? Ada perkataan ke? Tak boleh. Tak boleh. Senang cerita, tulis nilai saja. Jelas? Itu yang betulnya. Okay, ramai pelajar yang hilang markah kat situ. Sebab dia salah penulisan. Penulisan memang cukup awak kena jaga. Okay. So kita nak tahu macam mana kita nak labelkan logam, bukan logam dan separuh logam. Okay. Ni kumpulan 1, 2. Okay, unsur peralihan. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay.
So kita panduan kita adalah X tau. Okay, so X. Kita pergi colorkan X. Okay. Okay. So X tu dia adalah aluminium kan? Okay. So kita pergi, okay, lepas tu cikgu salah dia punya ni. Okay, bawah X tu awak pergi colorkan hijau, kemudian awak buat tangga. Okay. Sorry. Okay, ni. Okay, awak buat color ni, kemudian awak buat tangga. Okay, buat tangga. Okay. Ni, yang kumpulan 17 ni, awak buat garisan. Okay, penghalang, menutup. Okay, yang ni, biarkan, abaikan. Okay, yang kumpulan 17 ni, awak buat color. Okay, jadi sebelah sini ni semua logam. Okay. Bawah daripada yang penunjuk ni, kita kata penunjuk lah. Pemisah antara logam dengan bukan logam. Okay. So, tangga. Buat tangga, jadi semua ke sana ni adalah logam. Okay. Kemudian mana pula bukan logam? Okay. Kita tandakan, buat garisan. Okay. Yang bukan logam pun sama. Awak pergi buat tangga, awak pergi lorekkan di atas dia. Kemudian awak buat tangga. Okay. Susun tangga. So, garis. Okay. Garis. Okay. Jadi bawah ni termasuk. Jadi itu adalah bukan logam, pemisah dia. Boleh tak? Ada nak tanya? Kadang-kadang kita bagi, dia bagi dalam salin, dia bagi jadual berkala kan. Bentuk macam ni. Jadi dia nak tahu mana logam, mana bukan logam. Jadi itu penanda dia. Cara lah. Okay. So ni antara kegunaan yang warna oren tadi apa tu? Apa dia? Yang warna oren tu? Yang warna oren tu aluminium. Aluminium bersifat amfoterik kan? Ya. So dia boleh bertindak balas dengan asid, dia boleh bertindak balas dengan base. So dia adalah pemisah kat situ. Boleh? Jelas? Boleh cikgu. Okey, tahniah. Okey, ni dalam kehidupan seharian kita cukup dekat dengan kita. Okey? Laptop, telefon bimbit, separuh logam. Okey, separuh logam kalau ni kebanyakan silikon kan? Okey, kala 3. Unsur kala 3. Okey. Oh, nak habis dah. Okey, kala 3. So, merentasi kala 3, saiz atom semakin berkurang. Sebab apa? Nombor proton dia bertambah. Okey, dan dia punya keadaan fizikal dia daripada pepejal, okey, berubah kepada gas. Okay, ini antara kegunaan unsur kala 3. So magnesium, okay, aluminium dekat juga dengan kehidupan kita. Okay, fosforus sebagai bahan api. Okay, sulfur sebagai racun dalam kulat. Okay, jadi unsur kala 3 biasanya kita bincangkan dari segi kebesan, keasidan. Okay, dan amfoterik ni adalah aluminium oksida. Okay. Sifat kimia dia tak ada. Kita tak bincang sifat kimia. Betul. Sifat kimia dari segi yang itulah tindak balaskan, kita nak kena pasti base ataupun asid. Dia punya oksidan logam tu. Okay, oksidan logam base ataupun oksidan logam asid. Yang tu je. Kita tak ada campurkan dengan yang lain lah. Okay, kita ada pula cerita dalam bab garam kan. Kita guna pakai di situ. Nak sediakan garam sekian, garam larut. Okay. Kita boleh tindak balaskan oksida, logam dengan asid. Kita dapat garam. Okay, ke elektronegativity. Semakin elektronegativity dia semakin bertambah. Kalau ikutkan kat sini, silikon lagi elektronegatif berbanding natrium.
takar lebur dia semakin bertambah daripada natrium kepada silikon. Biasa sifat takar ni jarang sangat. Yang kebiasaan ditanya adalah yang ni lah. Yang glamour ni amphoteric. Biasa dia bagi. Dia suruh pilih yang mana merupakan oksida base, yang mana merupakan oksida asid. Kemudian takrifan amphoteric. Apakah maksud amphoteric? So yang inilah oksida yang menunjukkan kedua-dua sifat asid dan base. Unsur peralihan. Unsur peralihan, awak tak perlu ingat yang lain. Awak ingat ni je, sifat istimewa dia. Sebab unsur peralihan ni dia adalah logam. Jadi dia sama dengan sifat kumpulan satu. Jadi dia nak cari apa kelainan dia? Kelainan dia yang ni. Ada 4 kelainan dia yang istimewa. Sebab tu dia panggil istimewa. Awak perlu ingat yang tu je. Sifat istimewa unsur peralihan. Semua ni. Membentuk ion ataupun mempunyai nombor peroksidaan yang berbeza ataupun mempunyai nombor peroksidaan lebih daripada 1. Membentuk ion berwarna, membentuk ion kompleks dan bertindak sebagai mangkin. Bertindak sebagai mangkin tu awak kena ingatlah proses. Yang ni awak akan jumpa balik kan dalam bab kadar tindak balas. Masih lagi tingkatan 4. So ni kegunaan unsur peralihan. Kita banyak kalau kata kita lihat batu berwarna-warni. Dalam tu ada unsur peralihan. Setiap negara batu tak sama kan? Sebab setiap kandungan unsur peralihan tu tak sama bagi setiap negara. Kalau tengok batu. Ini antara warna bagi unsur peralihan yang kebiasaannya kita guna. Dalam lab kita biasa jumpa. Banyaklah kan. So kalau kuprum, kebanyakan ion kuprum selalu kita guna. Ion kromium. Kromium 3 positif, hijau. Ion ferrum 3, perang. Cikgu rasa yang ni awak biasalah. Awak ingat dah. Ni ion kuprum awak ingat. Ion manganat awak ingat. Yang ni mungkin awak tak ingat sebab kita jarang guna. Ion kromat. Ion dikromat. Ni antara kegunaan unsur peralihan. So ferrum tergolong di dalam tu kan. Titania untuk membuat cat. Kaca tingkap berwarna. Kalau awak tengok kebanyakan bangunan ataupun masjid zaman dahulu. Masjid dekat Mesir banyak sangat awak tengok dia punya binaan dia adalah berwarna dan menarik. Sebab dia menggunakan unsur peralihan dalam tu. Kalau rumah-rumah Chinese kan, dia banyak juga menggunakan yang berwarna. Dalam tu menunjukkan bahawa adanya unsur peralihan. Okey. Cikgu ada sedikit untuk dikongsi sebelum cikgu tamat. Contoh kertas 2. Kita cuba bincang jawapan. Contoh kat sini. So dia bagi jadual. Kemudian dia bagi atom hanya menggunakan perwakilan huruf. Dia bagi susunan. Q dia tak bagi. Tapi dia kata kat sini simbol bukan sebenar. T, Q dan R terletak dalam kumpulan sama. Nyatakan kumpulan unsur itu. Kumpulan 1. Kumpulan 1. Beri sebab. Elektron valen dia 1. Mempunyai elektron valence 1. So ingat kumpulan berdasarkan elektron valence. Q terletak di antara T dan R. Tulis susunan elektron bagi atom Q. T tadi 21 kan? R 2881. Q 281. Yes, betul. Tahniah. B.
Terangkan kenapa art lebih reaktif. Art di bawah Q. Nampak 3 markah. Maksudnya kat sini awak kena ceritakan 3 isi. Apa poin yang pertama? Kumpulan 1 ni. Kenapa art lebih? Bilangan petala yang berisi elektron bertambah. Okey, bilangan petala berisi elektron bertambah boleh terima. Okey, betul, dapat 1 markah. Ataupun boleh juga saiz kan? Ada pilihan 2 tu, boleh. Okey? Dia boleh bagi bilangan elektron ataupun dia boleh bagi saiz. Okey, itu poin yang pertama. Saiz, atom. Okey, kat sini dia dah bagi dah 2 kan? Jadi awak bagi tahulah siapa yang saiz besar. Faham tak? Kalau kata umum, awak boleh kata saiz bertambah. Kalau kat sini dia dah ada 2 pilihan. 2 huruf yang diguna. Jadi kat sini awak boleh kata saiz atom R lebih besar berbanding Q. Okey, dapat 1 markah. Okey, yang kedua? Elektron valence unsur I semakin jauh dari nukleus atom. Jangan guna unsur. Okey. Okey, yang kedua, daya tarikan awak cerita. Daya tarikan nukleus terhadap elektron valence bagi atom R semakin lemah. Atom R lebih senang menderma elektron. 3 markah. Jelas? Boleh tak? Saiz, daya tarikan, kemudian atom R lebih senang. Boleh juga jarak. Boleh diterima jarak. Okey? So tu dia antara cadangan jawapan. Untuk awak nak dapat skor 3. Markah 3. Okey, yang C. Okey, kita lastkan dengan C. Dia bagi 0.1 mol unsur T bertindak balas dengan gas oksigen. Tulis persamaan kimia seimbang bagi tindak balas itu. So T campur O2. O2 anak panah T2O. T2O. Okey. So T campur O2 anak panah T2O. Awak baru dapat 1 markah. Seimbang. Seimbang lah. Yes, markah kedua adalah awak perlu seimbangkan. Okay, cikgu tak nak contoh lagi dia lari dah. Okay, kalau imbangkan dapat berapa? 4T tambah O2 anak panah 2T2O. Okey, tahniah, bagi tepukan. Semoga semua yang menyertai kelas cikgu malam ini, cikgu doakan dapat A+ kimia. Amin. Okey, so cikgu tamatkan kelas sampai di sini. Ada rezeki, ada masa kita akan jumpa lagi. Okey. Okey, sama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih semua. Terima kasih. Selamat malam. Okey, Terima terima kasih. kasih. Yes, terima kasih. Cikgu. Okey. Masih cikgu. Ya, sama-sama. Kulak semua.